Orang kafir, kita dakwah, kita bertabligh, iaitu kita menyampaikan kalimah iman, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada orang yang tak ada kalimah, iaitu orang kafir. Mereka tak ada kalimah ni. Mereka meraba-raba dalam kegelapan. Gelap, gulita, gelap gelamat. Mereka tak nampak jalan sebab tak ada lampu yang menyuluh. Maka kita nak bagi mereka lampu, nak suluh mereka supaya mereka berada dalam terang benderang, supaya cahaya iman masuk ke hati mereka. Jadi kita nak sampaikan kalimah ini. Kalau kita tak sampaikan, besok mereka akan dakwa kita di akhirat. Orang kafir itu, mereka akan dakwa kita di akhirat besok. Macam mana tu? Jadi kita kena sampaikan. Inilah tugas tabligh, iaitu menyampaikan. Kepada orang Islam, kita tidak bertabligh, kita mentarbiyah, iaitu kita mendidik orang-orang Islam. Mentarbiyah artinya mendidik orang-orang Islam supaya mereka taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dapat taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapat kejayaan. Allah SWT akan selamatkan kita daripada azab Allah besok di akhirat dan akan masukkan kita ke dalam syurga. Kemudian apabila dia sudah taat perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah SAW, maka barulah kita suruh dia menuntut ilmu. Suruh menuntut ilmu. Kita ajar dia ilmu. Kita ajar dia ilmu. Ini dipanggil ta'lim wa ta'lum, iaitu belajar dan mengajar. Jadi orang yang ada ilmu, dia mengajar kepada orang yang tidak ada ilmu. Mengajar ilmu. Ilmu apa nak ajar? Ilmu-ilmu berkenaan dengan akidah, supaya kita dapat membetulkan akidah kita, supaya akidah kita betul. Ilmu tentang ibadah, iaitu ilmu tentang hukum hakam. Ilmu fiqh tentang hukum hakam, macam mana kita nak membetulkan ibadah kita kepada Allah SWT. Dan ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang berhubung dengan sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang terkeji, yang dicelup di syarak, bagaimana kita nak buang, dan macam mana nak masuk ke sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang terpuji, yang dipuji oleh syarak. Jadi selain daripada itu, kita belajar lagi ilmu tajwid untuk membetulkan bacaan Al-Quran kita. Bagaimana nak menyebut setiap huruf itu daripada makhrajnya dan hukum hakam yang bersangkutan dengan tajwid. Selain daripada itu, kita kena belajar lagi ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tata bahasa Arab dan sebagainya. Jadi apabila seorang itu datang perintah Allah, kita ajar dia ilmu supaya dia duduk majlis taklim. Taklim ni mana? Majlis belajar. Kalau kita beri tazkirah, kalau kita memberi tazkirah ataupun ceramah, kalau kita memberi tazkirah atau ceramah atau bayan, itu tarbiyah. Tapi kalau kita menadah kitab, baca kitab, ini dia panggil taklim. Taklim ni ada taklim fadail. Taklim fadail ni kita membaca hadis-hadis tentang fadilat-fadilat atau kelebihan-kelebihan untuk menggalakkan orang beramal. Dia ibarat roda depan. Jadi nak beramal itu, dia ibarat roda belakang. Ilmu fadail ni, iaitu ilmu kelebihan-kelebihan amal. Ilmu fadail, ilmu tentang kelebihan-kelebihan amal, dia mendorong atau menggalakkan orang beramal atau menggemarkan orang beramal. Jadi dia ibarat roda belakang. Roda belakang tu dia akan mendorong. Mendorong orang. Menggalakkan orang beramal. Menggemarkan orang beramal. Sampai orang rasa seronok nak beramal. Lepas tu ada taklim. Dia panggil taklim masail.
Tak ada masail ni, bagaimana nak amal? Bagaimana kita nak beramal tadi? Kita tahulah hukum hakam mengenainya dan sebagainya. Jadi dia tu ibarat roda depan. Kalau roda belakang okey, kan? Boleh mendorong, tapi roda depan pancit. Macam mana? Boleh pergi tak ke tempat yang dituju? Tak boleh. Tak boleh pergi ke tempat yang dituju. Mesti roda belakang kuat dan roda depan pun okey. Barulah boleh sampai ke destinasi yang kita nak pergi. Jadi kedua ilmu itu kena belajar. Barulah kenderaan kita akan meluncur laju dan sampai ke destinasinya. Destinasi kita yang sebenar ialah syurga Allah SWT. Bagaimana nak sampai ke syurga sedangkan jalan yang kita lalui jalan lain tak sampai ke syurga? Bagaimana kita nak sampai ke Mekah kalau jalan yang kita tuju ke Turkistan? Sampai ke Turkistan lah. Kita nak pergi ke Mekah, jalan yang kita lalui ke Turkistan. Tak mungkin sampai ke Mekah. Jadi jalan yang nak tuju itu mestilah jalan yang betul, yang ditunjukkan oleh para alim ulama. Jadi kita jangan menjauhkan diri kita daripada alim ulama, daripada ustaz-ustaz, daripada tuan guru, daripada muallim, daripada maulana, daripada orang-orang alim. Hendaklah kita mendampingkan diri kepada orang-orang alim dan menuntut ilmu dan belajar daripada mereka. Barulah kita tadi itu jadi seorang da'i yang sempurna. Baru da'i. Kalau tak jadi da'i. Kalau tak jadi da'i, jadi apa pun tak tahu. Kita kata kita seorang da'i. Saya adalah da'i Allah. Saya adalah da'i Allah. Dan saya nak mati sebagai seorang da'i. Padahal tak jadi da'i pun. Jadi penipu besar. Jadi penipu besar. Bukan jadi da'i, jadi penipu besar. Sebab apa mulut cakap jadi da'i sedangkan amalannya tak ada. Tak ada, amalan tak ada. Amalan sebagai seorang da'i tak ada. Jadi tak jadi da'i lah, jadi penipu besarnya. Sebab da'i itu dia ada sifat-sifatnya, ada ciri-cirinya, ada kerja-kerjanya yang dia kena buat. Apabila dia buat kerja tadi, iaitu kerja Nabi SAW, barulah dia menjadi da'i. Kalau tak jadi da'i, jadi penipu besar. Menipu saya. Mulut kata da'i, sedangkan amalannya, perbuatannya, tindakannya tidak melambangkan seorang da'i. Akhlaknya pun tidak melambangkan seorang akhlak da'i. Dan amalannya, ibadahnya tidak melambangkan ibadah seorang da'i. Jadi Allah SWT amat murka orang yang pandai berkata tetapi tak pandai berbuat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu berkata apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, kamu berkata apa yang tidak kamu lakukan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tasluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang mengerjakan kebajikan sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri, sedangkan kamu baca kitab? Apakah kamu tidak mempergunakan akal? Allah. Kamu suruh orang buat baik, kamu pun tak buat baik. Kamu tak berakal ke? Allah murka dah. Orang yang hanya pandai bercakap, tapi dia sendiri tak buat. Orang sekarang kata, cakap tak serupa bikin. Janganlah kita jadi orang yang cakap tak serupa bikin. Seseorang da'i itu jangan jadi seperti lilin. Orang lain terang benderang, diri sendiri yang binasa. Kerana dia tak amal ilmunya.